Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Bicara Rentas Parti. Beberapa hari sahaja lagi menjelang pembentangan bajet 2023, banyak isu-isu telah pun dikupaskan menerusi program ini dan sudah tentu untuk hari ini kita tidak ketinggalan untuk mengangkat melihat bagaimana usaha memperkasakan wanita boleh terus dipergiatkan lagi menerusi bajet 2023. Jadi bersama dengan saya pada ketika ini dua individu pemain politik akan berkongsi pandangan mereka masing-masing. Bersama dengan saya saudari Anfal Sari yang merupakan Naib Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara AWAN Nasional, dan juga dari Parti Amanah Negara, dan juga Munira Abu Bakar yang merupakan Ketua Wanita Muda Nasional Parti Bangsa Malaysia. Terima kasih kedua-dua panel yang sudi bersama dengan saya hari ini. Pertama sekali, kalau kita bercakap soal bajet 2023, kita terus sahaja kepada fokusnya. Apa sebenarnya yang perlu diberi tumpuan oleh kerajaan? Saya mulakan dengan Anfal terlebih dahulu. Okey, terima kasih saudara Haris dan juga saudari Munira rakan panel saya pada hari ini. Pada saya, pasca pandemik dan kita berada dalam fasa endemik, seharusnya bajet memberi penumpuan kepada kesihatan mental, kepada keperluan-keperluan yang berbeza mengikut gender. Jadi kalau kita pada hari ini membincang tentang keperluan wanita, saya memberikan keutamaan kepada bagaimana kerajaan menangani tentang gangguan seksual, keganasan domestik dan bagaimana kesihatan mental dilihat dan diangkat sebagai tema utama kerana itu melibatkan kesejahteraan warga kita, terutamanya warga wanita. Ya, mungkin Munira ada pandangan berkenaan perkara ini? Okey, terima kasih Saudara Haris dan juga Saudari Anfal. Baiklah, kalau melihat kepada memperkasakan wanita, saya lebih suka kecilkan sedikit skop saya itu kepada wanita muda. Ini kerana kita tak boleh deny terlalu banyak insentif-insentif yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan setelah sekian lama, dan impak ini memang ada, kita tak boleh nak deny, tak boleh nak dinafikan. Walau bagaimanapun, menurut saya lah ada isu-isu yang mana saya kira apabila zaman semakin maju tetapi ada perkara yang kita terlepas pandang. Sebagai contohnya mental health. Tapi mental health ni apa kaitan sebenarnya? Jadi saya ingin kalau bolehlah towards the end of our discussion nanti saya boleh untuk mencadangkan bajet kali ini beri tumpuan kepada masalah wanita muda, iaitu apa yang menghalang wanita muda untuk terus maju ke hadapan membina negara. Tak lain tak bukan, isu yang paling utama bagi saya di sini ialah pengasuhan anak-anak. Kita dah ada tadika kemas, kita ada berbagai-bagai inisiatif, tetapi sampai sekarang tiada siapa yang address bagaimana nak menyelesaikan isu pengasuhan anak-anak ni supaya wanita muda ni mempunyai lebih banyak ruang untuk terus ke depan untuk berbakti kepada masyarakat. Ya, bercakap berkenaan dengan memperkasakan wanita, kita tidak boleh nafikan salah satu usahanya adalah untuk meningkatkan ekonomi mereka. Wanita sama ada menjaga anak sekalipun boleh sekarang ini dalam era digitalisasi boleh berniaga dari rumah untuk membuat ataupun memasarkan, membuat promosi produk melalui dalam talian dan sebagainya boleh dilakukan dari rumah. Mungkin Munira ada pandangan berkenaan dengan dari segi pemerkasaan ekonomi wanita. Adakah kalau kita nak nampak grant pada ketika ini memadai, cukup sebenarnya untuk golongan wanita? Okay, to be very honest, saya juga pernah berkecimpung dalam bidang perniagaan. Bagi saya competition di situ sebenarnya agak adil, fair and square. Kalau kita lihat terlalu banyak geran-geran yang ada dan juga geran-geran yang dibuka secara meluas, boleh juga dimohon oleh usahawan lelaki dan juga usahawan wanita. Dalam masa yang sama ada juga geran-geran yang kita ciptakan khusus untuk wanita. Jadi kalau saya lihatlah daripada segi teknikalnya, sebenarnya wanita muda, wanita secara amnya memang sudah pun sebenarnya mendapat banyak peluang untuk mendapat geran untuk memajukan perniagaan mereka dan sebenarnya. Tetapi seperti yang saya mention daripada awal tadi, ada isu lain yang sebenarnya comes along with it yang kita terlupa pandang. Contohnya, geran boleh di-apply oleh wanita, mudah kita dapat. Tetapi apakah pantauan ataupun coaching sistem, modul yang berterusan untuk membantu wanita ini dalam membuat keputusan di dalam perniagaan kita. Contoh paling mudah saya bagi, kadang-kadang kita ada bagi geran beratus-ratus ribu, tetapi kita ada stakeholders yang lain yang mengganggu wanita ini dalam membuat keputusan mereka. Contohnya suami mereka, betul tak? So dah dapat 100 ribu geran, 50% akan digunakan oleh suami mereka contohnya. Hanya 50% saja lagi yang tinggal untuk perniagaan mereka. Jadi perkara-perkara begini saya rasa
memberi geran sahaja tidak cukup, tapi pemantauan yang berterusan, coaching system, holistic coaching system untuk membantu wanita terus berjaya di dalam ekonomi. Ya. Anfal sendiri mungkin ada pandangan berkenaan dengan isu memperkasa ekonomi wanita, terutamanya kalau kita cakap pasal grant. Sebelum ni saya ada interview beberapa PKS, ada isu berkenaan dengan kerana birokrasi nak apply, tapi syaratnya susah betul nak dapat grant ni. Mungkin Anfal ada pandangan. Okey, pada saya setuju dengan saudari Munira tadi, geran tu ada pelbagai. Tapi kita kena lihat apa yang datang sekali satu package dengan wanita itu. Bila dia nak berniaga ataupun menjadi seorang usahawan, dia harus fikirkan package iaitu anak, urusan domestik, urusan rumah tangga. Saya suka untuk kita lihat peluang ekonomi ini tidak boleh dilihat sama rata. Dia ada care economy, ekonomi sebagai orang yang penjaga anak-anak. Di situ juga ada juga wanita yang mungkin memilih untuk usahawan online ni kerana dia perlu menjaga ibu, bapa ataupun orang tua ataupun ada anak OKU dan sebagainya. Jadi pada saya ada satu support system berkaitan bantuan, bukan hanya bantuan niaga tetapi tentang care economy. Kerana ini juga menyumbang kepada KDNK kita walaupun dia tidak tangible dalam bentuk ringgit and cents, tapi dia boleh dinilai sebenarnya kalau tidak terpaksa abandon ataupun mengabaikan penjagaan anak-anak. Jadi contohnya untuk bantuan perniagaan ada juga insentif seperti di taska, tempat kerja dan juga perniagaan yang mesra ibu rumah tangga ini yang buat contoh, saya bagi contoh Farm Fresh. Saya tak ada apa-apa kepentingan dengan Farm Fresh, tapi mereka ada satu skim untuk membantu seluruh rumah tangga yang boleh berniaga dari rumah dengan cara yang mudah, dengan dia punya package yang sangat mudah dan boleh multiply atau menggandakan pulangan tersebut. Tapi bagi saya kalau apa yang kerajaan lakukan perlu lihat secara holistik lebih luas, iaitu tidak mengabaikan struktur care tadi, struktur penjagaan rapi. Itu sebab ibu ataupun wanita ini dia datang sekali dengan tanggungan-tanggungan lain. Bukan nak kata yang lelaki tidak melihat itu sebagai penting, tapi lumrah ataupun apa yang berlaku dalam masyarakat kita, ibu ingin terjebak ataupun melibatkan diri dalam keusahawanan ini, dia harus fikirkan A, B, C, D sehingga semua tu selesai baru dia boleh fikir secara lancar. Jadi itu saya kira keutamaan yang perlu diberikan, bukan sahaja bagi grant dan selesai. Dia ada banyak lagi unsur-unsur lain yang boleh menyokong wanita tu jauh pergi ke depan. Ya, bercakap berkenaan dengan menyokong care ekonomi dan sebagainya, kita tidak boleh lupa dari segi kesejahteraan kerana seperti yang Anfal sebutkan, ianya perlulah secara holistik. Sokongan itu perlu secara menyeluruh. Ianya bukan datang sekadar geran sahaja. Kalau kita bercakap soal kesejahteraan, kita tidak boleh nafikan bahawa dalam situasi ketika ini kita mempunyai isu sandwich generation, iaitu di mana mereka yang berada di tengah-tengah sama ada bekerja swasta, berniaga dan sebagainya, at the same time sebagai seorang isteri, ibu dan sebagainya perlu membesarkan anak. Dan pada masa sama mereka juga mungkin ada ibu bapa yang dah tua, uzur. Jadi mereka berada di tengah sandwich generation ini. Apakah bentuk fasilitasi ataupun bagaimana nak menyokong mereka ini yang yang dikatakan ia merupakan satu isu yang sangat serius yang berlaku di negara kita pada ketika ini. Saya ke Anfal terlebih dahulu. Okey, saya ingin petik daripada persidangan wanita Selangor baru ni, Prof Emerita Datuk Dr. Rashidah Suib, dia angkat tema tentang care ekonomi. Kata beliau kita perlu ada 5R. 5R, pertama recognize, iktiraf kewujudan care ekonomi sebagai penyumbang kepada ekonomi negara. Yang kedua reduce, kurangkan peranan-peranan yang memberatkan supaya seimbang, bukan hanya terletak pada bahu wanita sahaja. Yang ketiga redistribute. Jangan stereotype. Maknanya kalau kerja wanita tu dia terpalit dengan semua perkara itu, yang lelaki mungkin di sektor yang lain. Yang keempat adalah respect. Hormati care economy ni sebagai satu pekerjaan yang mulia. Dia boleh jadi satu occupation ataupun satu pekerjaan. Dan yang kelima adalah representative.
kita perlu dapatkan idea-idea dan saya kira ke depan saya mahu lihat dalam bajet 2023 ini ada satu peruntukan yang diberikan seperti allowance ataupun bagi salah satu pasangan yang terpaksa memilih untuk kerja separuh masa ataupun berhenti kerja kerana terpaksa menjaga anak OKU ataupun warga emas. Kerana dengan kerajaan memberikan insentif, dia boleh menjaga keharmonian dan kesejahteraan. Dan malah dengan kestabilan dari segi kesihatan mental dan kesejahteraan hidup ini, kita akan mengangkat bukan sahaja nilai ekonomi itu, tapi dia kalau kita translate ataupun terjemahkan quantify dalam bentuk ringgit, dia sebenarnya sangat bermakna menjadikan Malaysia ini boleh naik dari segi indeks kebahagiaan dan kesejahteraan sebagainya. Munira, pandangan melihat kepada sandwich generation ini? Saya sangat setuju dengan saudari Anfal punya pandangan tadi, tapi saya suka untuk tambah sedikit ataupun saya cuba nak familiarizekan satu term yang diguna pakai di peringkat global yang mana saya lihat di Malaysia kurang kita pakai term ni. There is a term saying that motherhood penalty. Okay. Ia bermakna ia satu term untuk explain bahawa secara alaminya wanita ni apabila mereka mempunyai anak, secara automatik dia punya income akan low. So dari segi di government saya kurang pastilah, biasanya government is the most safest, tapi bila kita lihat daripada segi keusahawanannya, commission earner dan sebagainya, apabila once mereka mempunyai anak, it means dia akan terjejas pada performance pekerjaan mereka. Jadi di situ mereka akan mula mengalami potongan insentif-insentif tertentu, potongan allowance, travel allowance dan sebagainya. Kalau commission earner, kita boleh nampak dia punya direct impact tu apabila mereka kurang keluar beraktiviti melakukan sales, jadi kuranglah pendapatan mereka. Jadi kalau kita lihat, saya suka mengambil contoh di negara maju seperti Jepun. Seperti semua kita tahu, Jepun sekarang tengah mengalami masalah yang kronik iaitu masalah depopulation, di mana wanita mereka decide untuk tidak mahu beranak lagi. Jadi sampaikan satu tahap sekarang negara Jepun terpaksa mengeluarkan pelbagai-bagai insentif untuk menggalakkan wanita mereka untuk keep on producing, kerana anak-anak ni adalah aset negara. Jadi kalau kita tengok daripada Karl Marx punya perspektif on woman point of view, saya suka melihat bahawa wanita ini sebenarnya adalah satu aset negara. Wanita melahirkan dan juga mendidik bakal-bakal pemimpin, iaitu aset negara pada masa hadapan. Jadi adalah wajar sekiranya kerajaan mengintroduce sesuatu insentif untuk membayar allowance kepada suri rumah contohnya. Dia sebagai reward system untuk menggalakkan mereka ni ataupun satu cara mengucapkan terima kasih dan kita recognize peranan wanita ni di dalam negara. Dan kalau kita lihat lagi dekat Jepun sekarang, melahirkan satu anak ada insentif sebanyak RM16,000, iaitu 420 yen yang mereka bagi. Allowance bulanan untuk setiap anak sehingga RM800 setiap bulan. Dan juga allowance menjaga ibu bapa ataupun kanak-kanak OKU dan sebagainya. Terlalu banyak insentif untuk menggalakkan. Jadi saya kira sebenarnya saya berharaplah tiada masalah ataupun alasan yang selalu kita dengar kita kekurangan dana dan sebagainya. Kerana saya percaya dana tu ada, cuma tidak disalurkan dengan betul, insyaAllah. Sudah tentu kalau kita bercakap bukanlah kita dalam situasi peningkatan kos sara hidup dan sebagainya, bukanlah semata-mata mengharapkan duit, tetapi duit itu sedikit sebanyak membantu untuk kelangsungan kehidupan dan juga mensejahterakan kehidupan, memudahcarakan. Sebab kita tahu barang keperluan, sebagai contoh kalau ada ibu bapa warga emas kadang-kadang nak kena beli lampin pakai buang dewasa, itu kosnya cukup mahal. Susu formula bayi pun sekarang ini cukup mahal. Itu realiti yang perlu kita hadapi. Bercakap soal pembangunan wanita, pemerkasaan wanita juga, kita banyak juga menyentuh soal holistik kerana ianya perlu datang secara menyeluruh. Di setiap angle, di setiap sudut penjuru itu perlu ada sokongan. Bagaimana kita lihat inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan? Kerana kita nampak memang ada dasar ataupun inisiatif yang dilaksanakan, tetapi adakah ianya holistik ataupun tidak? Adakah ianya komprehensif ataupun tidak? Contoh,
pelaksanaan taska di pejabat seperti pelepasan cukai, peluang perniagaan, bantuan ataupun dana kesihatan seperti pemeriksaan pap smear, cancer cervix dan sebagainya. Itu sedikit sebanyak mendukung dan juga menyokong kehidupan seseorang wanita. Saya nak ke Anfal terlebih dahulu. Okey, jika bertanya pada saya sama ada package yang disediakan komprehensif atau tidak, saya kira kita ada cabaran besar. Contohnya pertama tadi yang Saudara Haris sebut tentang taska di tempat kerja. Ya. Kita ada cabaran di mana penjaga daycare yang dari rumah, ya, yang tidak berdaftar. Kalau mereka kita ada kes bayi yang dalam asuhan meninggal di rumah pengasuh, bila kita semak mereka ini tak dapat sertifikat ataupun tauliah. Jadi cabaran kita mereka kalau pergi ke taska yang rasmi mungkin kos satu anak 500, kalau dah 2 orang hampir 1,000. Baik macam wanita tu fikir dia tak kerja lah. Ya. Tapi dengan pengasuh yang tidak berdaftar ni lebih murah. Tapi kita perlu lihat, kerajaan perlu teliti tentang pendaftaran kerana kita tidak mahu terlepas pandang penjagaan anak-anak dari rumah ini yang disebabkan tiada tauliah ataupun tiada pemantauan, mereka tidak ada garis panduan dan insentif-insentif sebegini yang kerajaan perlu berikan kepada pengasuh-pengasuh dari rumah supaya mereka digalakkan untuk mendaftar. Okay. Bila kita sebut tentang penjagaan ataupun support system, saya sebagai seorang ibu, saya ada 6 orang anak, yang mana bila kita nak bekerja ni, keluar bekerja, kita nak ada peace of mind. Dan di situ dari segi secara komprehensif kerajaan untuk membantu masih lagi dalam proses, saya kira jauh untuk kita jadi seperti negara maju yang mana ibu-ibu di negara maju akhirnya memilih untuk tidak bekerja kerana penjagaan anak tu perlu dengan sangat rapi. Yang kedua, insentif-insentif yang diberikan kepada pihak taska ini seharusnya untuk upgrade kualiti penjagaan anak-anak asuhan supaya anak-anak ini bukan sahaja dari segi, kadang-kadang kita tengok ada pengasuh ataupun penjagaan taska tu tiada sistem atau modul, akhirnya dibiarkan anak-anak tu tonton TV sahaja. Jadi kita lihat kalau kajian Institut Pendidikan Khazanah KRI pada tahun 2020, wanita ini dia mengambil 144% lebih masa berbanding dengan lelaki untuk melaksanakan bebanan kerja tanpa upah di rumah. Saya kira ini yang kerajaan perlu teruskan tingkatkan kesedaran supaya masyarakat kita bukan hanya masih lagi kekal di dalam suasana patriarki, apa-apa semua lelaki itu dominan, tapi wanita itu diperkasakan ataupun diberdayakan untuk membuat keputusan bersama, wujudkan suasana demokrasi dalam rumah tangga supaya sebarang keputusan dari segi pemilikan harta, keputusan-keputusan besar dalam keluarga dapat dibuat bersama. Jadi ini saya kira cabaran, dan kalau saya bertanya kembali adakah sudah komprehensif, dasar-dasar itu ada tapi pelaksanaan itu harus ditambah baik dan diteruskan agar bukan hanya ada kepentingan tertentu sahaja pada wanita ini. Ya, Munira pula pandangan. Okey, bila berkata tentang ekosistem pembangunan secara holistik ataupun tidak, saya lah secara peribadi ni percaya ada root cause yang kita tak tackle, iaitu seperti yang Saudari Anfal cakap tadi tentang patriarchal beliefs yang sememangnya dah lama tertanam dalam pemikiran wanita kita sendiri. Jadi saya kira sometimes bila wanita itu empowered dari segi ekonominya, ada duit sendiri, ada harta sendiri, ada career sendiri, tapi itu tidak menjamin kemerdekaan pemikiran seseorang wanita. Kerana mereka ni terperangkap dalam satu sistem bahawa at the end of the day keputusan adalah berpihak kepada suami mereka dan mereka harus mendengar suami punya keputusan. Kadang-kadang it's so sad, sometimes ada family yang mana even the husband is not working, the wife yang earning, tapi when it comes to decision making, the husband make decision. So perkara begini bagi saya perlu ada satu perancangan bagaimana untuk kerajaan memperbetulkan mindset ini. Jadi saya nampak, kalau boleh saya cadangkan lagi sekali lah, saya nampak cara paling mudah untuk masyarakat kita melalui Islam mungkin boleh diterapkan melalui pre-course marriage. Apa kita panggil dalam bahasa Melayu tu?
kursus kahwin. Kursus kahwin, perkahwinan, Yes. ya. Perkahwinan itu sebenarnya adalah boleh jadi tools yang sangat baik untuk kita memulakan satu generasi yang baru yang mana kita buat decision secara demokrasi tentang membina keluarga, berapa orang anak yang kita mahukan, tentang bajet, tentang expenses dan sebagainya, dan juga memberi tanggungjawab supaya daripada awalnya pihak lelaki ni faham tentang shared responsibility. Jadi kalau Encik Aris tengok mungkin saya dan saudara Amfal boleh bercakap begini dan ramai perempuan lain kerana mungkin kami mempunyai dukungan yang kuat daripada suami kami, daripada keluarga kami dan sebagainya. Tetapi malangnya bukan semua perempuan ada equal chance yang macam mana yang kami dapat ini. Jadi saya rasa perlu sangat-sangat kerajaan highlightkan isu ini, iaitu isu mindset, isu patriarchal beliefs, macam mana untuk memerdekakan wanita di Malaysia ini supaya bebas dalam membuat keputusan mereka. Okey, kita ada berbaki lebih kurang dalam 4 ataupun 5 minit sahaja lagi. Saya nak terus saja kepada isu berkenaan dengan dari segi pelanjutan pendidikan dan juga apabila wanita ini dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, bukan hanya kadang-kadang ada yang habis diploma, lepas tu tak sambung degree lah, ataupun yang ada habis degree, okeylah kahwin, ada anak, kadang-kadang dah tak kerja, so nak melanjutkan pendidikan belum tentu. Apatah lagi untuk dilantik sebagai seorang pembuat dasar di dalam konglomerat ataupun di syarikat GLC, JLIC dan sebagainya. Pandangan Munira melihat kepada bagaimana kita nak kaitkan ataupun usaha untuk meningkat memperkasakan lagi ilmu pendidikan dalam kalangan wanita, pada masa sama meletakkan mereka sebagai kelompok utama pembuat dasar di syarikat-syarikat utama, bukan sahaja itu tetapi mungkin di syarikat sendirian berhad sekalipun penting untuk ada wanita sebagai pembuat dasar. Munira. Right, okay. Back to basic balik. So bila kita berkata memperkasakan wanita, walaupun dari segi education dan sebagainya, it comes with a package. So walaupun kita kerajaan introduce ataupun memberi peluang untuk pelanjutan pelajaran dan sebagainya, perkara pertama yang wanita akan fikir ialah apa dia? Mereka sanggup korbankan peluang itu kerana masalah pengasuhan anak-anak. Jadi itu saya kata apa sahaja yang kita beri di depan, tapi peluang itu hanya akan digapai oleh wanita-wanita yang ada peluang itu, yang ada pilihan untuk tinggalkan anak mereka dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya nak juga introduce ataupun saya nak juga memberi cadangan di sini, wajarlah bajet kali ini kerajaan mempertimbangkan untuk wujudkan taska awam, bukan taska, pusat pengasuhan awam yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Seperti mana juga yang berlaku di negara-negara maju yang lain, mereka boleh mewujudkan pusat pengasuhan ini di setiap zon ataupun di setiap daerah supaya memastikan wanita ini boleh dapat lebih banyak ruang, sama ada untuk pergi bekerja, untuk pergi belajar dan sebagainya. Jadi isu asas ini kalau kita tidak bagi solution, apa peluang pun yang kita beri di hadapan, dia hanya akan boleh digapai oleh golongan wanita tertentu sahaja. Jadi tentang pembuat dasar pula, coming back to parlimen untuk kita reflect secara keseluruhannya. Kalau wanita tidak lagi menjadi suara majoriti di dalam pembuat dasar di dalam kerajaan, iaitu di dalam parlimen seat kita sekarang masih lagi 14% kan daripada dulu. Kalau ada kenaikan pun sangat sedikit. So imagine kalau 50% of the parliamentary seats tu adalah among women. So perkara-perkara sedetail ini yang kita sebut pada hari ini insya-Allah akan diketengahkan. Jadi bolehlah ia mendukung kepada kepada JLC yang lain, company-company sendirian SME yang lain juga untuk menyerapkan dasar yang kita ketengahkan, yang ditanam sendiri daripada kerajaan sendiri. Ya. Anfal? Okey, saya nak sebut tentang pelanjutan pendidikan. Ada banyak cadangan berkaitan wanita dalam peluang pendidikan. Tapi dalam rekod-rekod kita, wanita memang menempati IPTA lebih ramai daripada lelaki dan kita tidak perlukan satu universiti wanita seperti yang disebut cadangkan oleh Menteri Pengajian Tinggi. Itu tidak perlu. Pada saya, yang kita perlu lihat adalah jalan ataupun career path wanita-wanita ini yang berpendidikan tinggi dan peluang diberikan sebagai pembuat dasar. Sama seperti saudari Munira sebut tadi, kita masih lagi di tahap kalau kabinet PH dulu 18.5% wanita, Barisan Nasional 16.13%, kedua-duanya belum mencapai 30%. Tetapi kita kuota adalah affirmative action, dia bukan satu ketetapan, kerana kalau kita nak memenuhi kuota hanya sekadar kerana mahu lihat wanita di situ tetapi tidak kompeten,
juga tidak menepati hasrat asal Ya. kenapa kita mahu wanita sebagai pembuat dasar. Jadi pada saya insentif ataupun laluan-laluan harus diberikan dan ini memerlukan satu political will yang kuat daripada semua pemain-pemain politik. Orang kata jangan sailang lah. Kalau ada peluang wanita boleh naik kerana dia wajar dan berhak dan layak, maka berikan di kerusi-kerusi yang mudah menang. Dan kita mahu pemain-pemain politik ini yang menjadi pembuat dasar mewakili suara rakyat, bukan hanya mewakili suara wanita, tapi suara mereka yang terpinggir, golongan rentan, OKU, warga emas, malah lelaki juga boleh menyampaikan apa sahaja yang mereka perlukan melalui wakil rakyat wanita ini. Dan saya yakin wanita ini seperti Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Britain mengatakan, if you want things to be done, give to women. Jadi berikan kepada wanita. Jadi saya rasa sempena, mungkin kita pasti ni nak bentang bajet ataupun dah nak bubar parlimen, kita berikan laluan kepada wanita lebih ramai berada dalam parlimen menjadi pembuat dasar kepada negara kita. Ya, insya-Allah mungkin kedua-dua panel saya hari ini mungkin bukan sahaja bertanding tetapi menang pada pilihan raya umum yang akan datang sama ada di peringkat parlimen maupun DUN. Kita tidak tahu lagi, insya-Allah dua individu yang cukup hebat membicarakan soal pembangunan wanita, memperkasakan wanita menerusi bajet 2023 dan akhirnya ianya bukan sahaja berakhir di dalam bajet 2023. Banyak lagi dasar serta keperluan inisiatif lain yang boleh dilaksanakan bukan sahaja kerajaan tetapi melibatkan pelbagai sektor lagi dalam usaha untuk mengangkat peranan wanita, terutama dalam kita memastikan wanita itu terus berdaya saing dan juga menjadi sebahagian besar dalam kerangka pembuat dasar negara. Baiklah, terima kasih sekali lagi Anfal Sari, Naib Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara Awan Nasional dan juga saudari Munira Abu Bakar, Ketua Wanita Muda Nasional Parti Bangsa Malaysia berkongsi rasa hati dan juga pandangan mereka. Sekian sahaja bicara rentas parti untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.